Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam kelas sains. Selamat pagi kepada semua. Okay, so untuk hari ini kita nak sambung balik pembelajaran kita. Okay, seperti mana yang kita tahu sebelum ini, jirim dia wujud dalam 3 keadaan, iaitu pepejal, cecair dan gas. Okey, jadi bila dia wujud dalam 3 keadaan, sebenarnya dia boleh berubah daripada pepejal, boleh berubah menjadi cecair. Daripada keadaan cecair, dia boleh berubah menjadi gas. Sama juga terbalik, gas boleh berubah menjadi cecair, cecair boleh berubah menjadi pepejal. Okey. Dan macam mana boleh berubah? Mesti ada satu benda sebab dia boleh berubah. Okay, sebab untuk berubah daripada 3 keadaan ini adalah haba. Haba. Haba memainkan peranan lah untuk merubah daripada 3 keadaan ni lah. Okay. So kita tengok yang pertama. Okay. Daripada pepejal menjadi cecair. Pepejal menjadi cecair iaitu kita panaskan. Dengan cara kita panaskan. Okey, bila panaskan, di situ tulis haba diserap. Kenapa bila panas haba diserap? Haba ni bila duduk banyak kat kita, haba ni menyebabkan panas. So bila kita panaskan, maksudnya haba itu diserap. Okey. So bila haba diserap, maka dia akan berubah daripada pepejal menjadi cecair. Cecair itu kita panaskan balik. Kita panaskan. Kita didihkan. Maka dia akan menjadi gas. Okay, itu perubahannya lah. Sekali kita tengok macam mana haba ini memainkan peranan. Begitu juga daripada gas kita nak ubah menjadi cair. So kita sejukkan gas tu. Bila kita sejukkan, haba dibebaskan. Haba keluar. Bila haba keluar, sejuklah. Bila sejuk, dia akan bertukar menjadi cair. Cair tu kita sejukkan. Kita masuk dalam peti ais contohnya. Kita sejukkan. So haba dikeluarkan. Bila haba dikeluarkan, maka cair itu akan berubah menjadi pepejal. Okay. So sebab dia kat sini kita nampak. Okay. Apabila jirim itu dipanaskan, di atas tu kan. Apabila jirim itu dipanaskan, zarah akan terima tenaga. Bila panas, haba ini adalah tenaga. Bila zarah itu dapat haba, bermaksud dia dapat tenaga. Okay. Bila dapat tenaga, apa yang zarah itu akan buat? Zarah itu akan bergerak lebih pantas. Okay. Bila dia bergerak lebih pantas, jirim akan berubah. Itu dia punya sebab dia. Okay. Tengok pula yang di bawah. Apabila jirim itu disejukkan, contoh gas tadi kita sejukkan, haba dibebaskan, haba keluar. Haba ialah tenaga. Bila haba keluar, zarah hilang tenaga. Bila hilang tenaga, maka zarah akan bergerak semakin perlahan. Jadi semakin perlahan, last kali dia akan berubah menjadi cecair. Cecair pun dia bergerak juga pelan. Kemudian kita sejukkan lagi. Haba hilang, haba keluar. Bila haba keluar, tenaga pun hilang. Bila tenaga hilang, maka dia akan lagi pelan, maka dia akan berubah menjadi pepejal. Itu dia punya sebab lah. Okay, kita tengok. Okay, yang ni kita nak tengok video macam mana pergerakan zarah dalam high temperature, iaitu suhu tinggi. Kemudian nak tengok suhu rendah tu macam mana pergerakannya. Okay. Okay. Nampak kan? Dalam suhu yang tinggi, dia akan bergerak dengan pantas. Sebab dia banyak tenaga. Haba dia tinggi. Kalau dalam low temperature, sejuk, haba dia kurang. Tenaga pun kurang. Bila tenaga kurang, maka dia akan bergerak dengan lebih perlahan. Jadi inilah kaitan haba. Haba dia bagi tenaga kepada zarah. So bila haba banyak, tenaga pun banyak. Dia akan bergerak dengan lebih cepat. Kalau haba kurang, kita sejukkan, haba keluar, tenaga pun keluar.
bila tenaga keluar, maka zarah akan bergerak dengan lebih perlahan. Boleh faham kan? Okey. So, okey, kita masuk kepada sini. Dia punya nama proses. Nama proses. Okey. So, daripada pepejal berubah menjadi cecair, proses dia dinamakan peleburan. Peleburan. Kemudian terbalik pula, cecair menjadi pepejal. Proses dia nama pembekuan. Okey. Yang merah ni maksud dia kita panaskan, kita bagi haba. Yang biru tu, anak panah biru itu maksud disejukkan. So merah panas, biru sejuk. So cecair kita panaskan, kita didihkan. Proses dia pendidihan. Jadi cecair akan bertukar menjadi gas. Gas pula kita sejukkan, maka dia akan bertukar menjadi cecair balik. So nama dia ialah kondensasi. Okey. Kemudian pepejal, kita boleh tukar direct terus kepada gas. Ada beberapa bahan yang kita boleh tukar terus daripada pepejal menjadi gas tanpa melalui cecair. Okey. Terus ni kita panaskan pepejal jadi gas, nama dia pemejal wapan. Gas pula kita boleh sejukkan terus menjadi pepejal. Proses dia sama juga, pemejal wapan. Cuma apa beza dia? Satu kita panaskan, satu kita sejukkan. Satu haba diserap, satu lagi haba dibebaskan. So ada berapa ni? 2, 4, 6 proses yang kita kena tahu lah. Tapi pemejal wapan ni sama aja, pepejal pada gas, gas pada pepejal. Cuma yang perlu kita ingat 4 lah. Peleburan, pembekuan, pendidihan, kondensasi. Kemudian pemejalapan, iaitu haba diserap, haba dibebaskan. Okey. Kemudian yang ni kita nak pergi detail. Apa yang tenaga, apa yang haba tu buat lah. Okey. So proses pepejal bertukar menjadi cecair, nama dia peleburan. Okey. First kita tengok, nak faham ni, kita tengok susunan zarah-zarah. Okey, nampak? Pepejal susunan dia rapat. Okey. Cecair susunan dia longgar. Macam mana nak daripada rapat ni kita nak bagi longgarkan? Kita bagi haba kan? Kita panaskan. So apa yang haba tu buat? Okay, kita tengok yang pertama lah. Poin dia yang pertama. Apabila pepejal itu dipanaskan, tenaga akan diserap. Tenaga haba diserap oleh zarah pepejal. Okey. Maksud dia, kalau sekarang kita panaskan, kita letak api bawah ni. Ni api lah. Okay, api. So api ni dia ada tenaga haba. So tenaga haba ni bila kita panaskan, haba ni akan pergi kepada zarah-zarah pepejal ni. Haba tu akan pergi kepada pepejal. So sekarang ni zarah-zarah pepejal dah dapat tenaga haba. Okey. Bila dapat tenaga, tu kata zarah pepejal mendapat tenaga. Poin yang kedua tu. Okey. So bila dapat tenaga, apa yang berlaku? Dia akan bergetar dengan lebih cepat dan kuat sebab dapat tenaga dah. So dia dah aktif. Dia akan bergerak dengan lebih cepat. Okey. Kemudian apabila mencapai takat lebur, bila nak melebur tu, zarah pepejal mendapat tenaga yang cukup untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Okey, macam ni. So zarah-zarah pepejal ni duduk rapat. Okay. Kenapa dia boleh duduk rapat? Kerana antara zarah ni dia ada ikatan. Okay. Dia ada ikatan. Jadi bila dia dah dapat tenaga tadi, dia akan bergerak dengan lebih cepat, bergetar dengan lebih cepat, dan bila dah cukup tenaga tu, gerakan tu cepat tu, dia akan putuskan. Ikatan ni akan terputus ni. Ikatan ni akan terputus. So bila akan terputus, maka dia dah jadi renggang lah. So dia akan jadi macam ni. Tu haba punya kesan. Okay. So bila dia dah putus daya ikatan tu, maka dia akan bergerak bebas dan dia akan melebur menjadi cecair. So dia dah free lah, dia akan bergerak lebih pantas. Okay. So haba tadi
bila dapat haba, bergerak dengan lebih cepat dan haba tu akan putuskan ikatan tu. So bila ikatan tu terputus, maka dia akan berubah keadaan lah daripada pepejal menjadi cecair. Okey. Dah faham tu? Faham tu, selepas tu dia akan jadi lebih mudah lah. Okey. Tengok pula yang ni. Okey, so sekarang ni dah jadi cecair. So cecair dia dah bergerak, tapi makin dia pelan lah. Dia dah bergerak bebas, tapi perlahan dalam keadaan cair. Kenapa bergerak perlahan? Sebab ruang tu masih lagi sikit ni. Ruang tu ada, tapi ruang tu sikit. Okay, so apabila dapat cecair, kita teruskan panas. Kita panaskan cecair. So apa yang berlaku? Okay, so kita panaskan cecair. Nak panas ni kita panaskan. So haba di sini, di api tu kan. So bila kita panaskan, haba daripada api tu akan masuk ke dalam zarah-zarah cair. So sekarang ni zarah cecair dapat haba. Bila dapat haba, bermaksud dia dapat tenaga. Sebab haba ialah tenaga. Okay. Sekarang ni zarah cecair dah dapat tenaga. Bila dapat tenaga, dia akan bergerak dengan lebih cepat. Sebab dah dapat tenaga, dia sudah aktif. So bila dapat dia lagi cepat, maka ikatan ni akan juga terputus. Okay. So point dia, okay, cikgu baca balik lah. Apabila dipanaskan, tenaga haba diserap oleh zarah cecair. Okay, bila dapat cecair dapat tenaga, maka dia akan bergerak dan berlanggar dengan lebih cepat dan kuat antara satu sama lain. Sebab dia dah bergerak bebas. Kemudian apabila mencapai takat didih, suhu yang untuk mendidih, maka zarah cecair mendapat tenaga yang cukup untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Sebab mereka ni ada tarikan lagi. Sebab tu dia boleh duduk rapat lagi. Okey. Bila dah putuskan daya ikatan tu, maka dia akan terpisah. Bila terpisah tu yang jadi macam ni. Nampak? Gas ni tadi, nampak? Dia tidak ada daya tarikan langsung. Free. Memang bebas. Sebab itulah dalam gas, zarah boleh bergerak bebas dan berpisah di antara satu sama lain. Dalam keadaan ni, maka cecair berubah menjadi gas. Tu dia punya kesan haba tu. Dia boleh putuskan ikatan antara zarah. Okey. Begitu juga dengan pepejal berubah menjadi gas, proses pemejal luapan. Di mana pepejal dia direct boleh berubah menjadi gas. Keadaan dia sama saja, dia punya penerangan dia. Apabila pepejal seperti aluminium klorida, ni contoh bahan, iodin dan karbon dioksida dipanaskan, zarah-zarah di permukaan pepejal akan mendapat tenaga yang cukup untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Zarah-zarah terpisah daripada pepejal dan terbebas ke udara, pepejal berubah menjadi gas. Okay, maksudnya apabila pepejal ini kita panaskan, so sini ada haba. So haba ni tadi akan masuk ke dalam pepejal. So bila dia masuk dalam pepejal, dia akan zarah pepejal tu akan dapat tenaga. Bila cukup, dia akan putuskan ikatan ni antara zarah, maka dia akan berubah menjadi gas. Ikatan dia akan terputus, terlerai. So berubahlah menjadi gas. Okay, faham kan? So kalau kita nak buat analoginya, ikatan ni, zarah-zarah ni kan. So ikatan dia tu, contoh lah kan. Kita bagi contoh, kan kita selalu tengok drama kan. Jadi bila ada dua orang tengah couple, tengah bercinta contohnya, tiba-tiba adalah ikatan tu kan. Tiba-tiba datang orang yang ketiga. So orang ketiga ni datang, kemudian bergaduhlah pasangan ini. Bila pasangan ini bergaduh, kemudian berpisah. So orang yang ketiga ni lah haba. Dalam situasi ini, haba lah. So haba ni datang, kemudian dia jadi aktif. Kemudian dia akan bergerak. Kalau pasangan tadi dia mula bergaduh apa semua, kemudian dia akan berpisah. So dia akan berubahlah keadaan daripada pepejal menjadi cecair menjadi gas. Okey.
Boleh faham setakat tu? Aku harap boleh faham lah. Okey. So, yang ni adalah situasi sebaliknya. Kalau tadi, bila haba kita ambil, haba diserap, dia dapat tenaga, dia akan bergerak dan dia akan putuskan ikatan. Dan dia akan berubah lah. Okey, sekarang ni, daripada gas. Okey, gas ni sekarang ni, dia bergerak bebas. Bergerak dengan cepat sebab dia dapat tenaga tadi. Kan? Dia dapat tenaga haba tadi, okey, dia dah bergerak bebas. Okey. Kemudian kita ambil gas tu, zarah-zarah gas tu yang ada tenaga yang tinggi tadi, kita sejukkan. Bila kita sejukkan, maksudnya kita buang haba. Kita ambil haba dia, kita buang. So bila kita buang haba, tenaga yang ada pada zarah tu pun kurang lah. Sebab haba ialah tenaga. Bila kita buang haba, bermaksud kita buang tenaga. Jadi bila zarah itu kurang tenaga, maka dia akan jadi semakin perlahan. Sebab tu poin yang kedua, apabila zarah-zarah gas kehilangan tenaga dan tenaga kinetiknya akan berkurang. Bila berkurang, maka zarah-zarah gas akan bergerak semakin perlahan. Dan tenaga dia kurang, maka dia akan bergerak semakin perlahan dan masa tu mula menarik dan menghampiri antara satu sama lain. Dan semakin lama makin pelan, makin lama makin dekat. Makin pelan makin dekat, makin lama makin dekat. Dan bila dia dekat ni, maka akan wujud ikatan balik. Asalnya duduk jauh. Kan, duduk jauh. Kemudian bila dia dekat, makin lama makin rapat, makin lama makin rapat, okey, dia ada ikatan ni. Dia dah wujud dah ikatan ni. Maka tu bila duduk rapat-rapat, maka gas akan bertukar menjadi cecair. Dalam analogi kisah cinta tadi, apabila orang ketiga tu dah tak ada dah. Dah tak ada dah, maka ikatan tu akan muncul balik lah. So pasangan tu akan bersama kembali, akan bercinta balik, akan kahwin. Contoh macam tu lah. Kan? Ni contoh sajalah. Okey. Begitu juga daripada cecair macam mana boleh jadi pepejal. Okey, sama juga dalam cecair dia masih lagi bergerak. Walaupun taklah laju, pelan tapi masih lagi boleh bergerak. So bila kita sejukkan, kita buang haba dia. Haba dibebaskan, haba kita keluarkan. So bila haba keluar, tenaga pun akan kurang. Bila tenaga kurang, tenaga kinetiknya berkurang. Kinetik ni bergerak lah. Bila tenaga dia berkurang, dia akan bergerak dengan lebih perlahan. Bila bergerak makin perlahan, maka dia akan menghampiri satu sama lain dan akan wujud ikatan. Dan lama-lama, zarah cuma tak boleh bergerak sebab dia dah himpun, duduk dalam kedudukan yang tetap, maka dia tak boleh bergerak dah. Dia cuma boleh bergetar saja. Maka dalam keadaan tu, cecair bertukar menjadi pepejal. Dan proses dia dinamakan pembekuan. So faktor dia ialah haba. Apa yang haba tu buat, yang tu kena faham. Apa yang haba tu buat, bila haba tu datang, apa yang berlaku, kan? Kemudian apa yang dia buat, bila haba tu dibuang, apa yang berlaku, itu kena faham lah. Faham yang tu ya? Okey. Sama juga, daripada gas, kita boleh direct tukar daripada bentuk pepejal. Sama juga apabila gas itu disejukkan, haba dibebaskan. Bila haba dibebaskan, haba keluar, maka zarah gas hilang tenaga dan tenaga kinetiknya akan berkurang. Maka dia akan makin pelan dan dia akan rapat antara satu sama lain. Maka dia akan bertukar menjadi pepejal. So gas tukar menjadi pepejal, proses dia dinamakan pemejaluapan. Okey. Dan untuk yang terakhir, kita tengok video ni. Okey. Boleh lekat lah. Okey. Di sini, kamu nampak gambar di sebelah tu ialah gambar aiskrim. Ni nama dia aiskrim. Aiskrim ni kita boleh beli sebenarnya di kedai. Dia ada aiskrim. Aiskrim ni ialah karbon dioksida, gas karbon dioksida yang dibekukan, disejukkan. Jadi bila kita biarkan dia akan
contoh kita ambil ais kering tu, kita letak di atas meja, dia tak jadi cecair. Macam ais air biasa, kalau ais kita letak di atas meja, dia akan jadi cair kan. Yang ni dia akan jadi terus jadi gas. Dia akan jadi wak macam tu. Dan ais kering ni digunakan kadang-kadang dalam pementasan, sama ada nyanyian ke persembahan lah. Kalau kita tengok di atas pentas, kadang-kadang kita tengok penyanyi tu menyanyi ataupun drama ke apa ke, kemudian akan keluar asap di atas pentas. So asap tu ialah ais kering tu lah. Bukan dia semua asap bakar apa tak. Nah, dia ambil ais kering tu, kemudian letak, kemudian dia akan bertukar menjadi gas. Nah, okay, kita tengok video ni. Okay, ini proses peleburan lah. Proses peleburan daripada pepejal menjadi cecair. Tengok ah. Okey, sekarang ni itu dalam pepejal. Bila haba diserak, okey. Nampak dia semakin free. Ikatan dia makin longgar, kemudian dia akan berubah dan menjadi cecair. So itu perubahan dia punya gambar rajah lah. Nampak lebih jelas. Okay, yang ni saya dia nak buat penelitian macam mana air boleh bertukar menjadi gas. Itu ialah molekul-molekul air, dia bergerak perlahan lah. Nampak? Bila dah kita panaskan, dia dah cukup tenaga yang cukup, ikatan dia terpisah, maka dia akan bertukar menjadi gas. So keadaan ni dia boleh berubah kan, keadaan dia boleh berubah. Okay, so apa yang kita belajar hari ni? Okay, kita belajar yang pertama, jirim memang wujud dalam 3 keadaan, iaitu pepejal, cecair dan gas. Daripada 3 keadaan ni, kita tahu bahawa jirim boleh bertukar keadaan daripada pepejal menjadi cecair, cecair berubah menjadi gas. Kenapa dia boleh berubah? Faktor haba. Sama ada haba diserak ataupun haba dibebaskan. Kalau haba diserak, dia dapat tenaga, zarah dapat tenaga. Bila zarah dapat tenaga, zarah akan bergerak dengan lebih cepat dan dia akan putuskan ikatan antara zarah. Maka zarah akan boleh bergerak dengan lebih cepatlah, lebih bebas. So bila bebas, maka keadaan berubah daripada pepejal menjadi cecair, cecair menjadi gas. Nama proses kena ingatlah, peleburan, kemudian pendidihan, pemejal, wapan. Okey, kalau haba dibebaskan, bila haba dibebaskan, haba keluar. Bila haba keluar, tenaga pun keluar. Bila tenaga keluar, maka zarah akan bergerak semakin perlahan. Maka bila makin perlahan, maka dia akan duduk rapat antara satu sama lain dan ikatan akan mula terbentuk. So bila ikatan akan mula terbentuk, maka dia akan berubah bentuk daripada zarah gas menjadi cecair, cecair akan menjadi pepejal. Bergantung kepada haba. Jadi sekian saja kelas pada hari ini. Cikgu harap dengan video ni, dengan animasi tu boleh dapat lagi faham lah. Boleh juga kamu rujuk kepada video-video dalam YouTube yang lain untuk menambahkan lagi kefahaman kamu mengenai proses tadi. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.